Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Fansurina Abdullah. Bertemu kembali dalam rangkuman berita seminggu pada kali ini. Hari ini merupakan hari pertama sesi persekolahan 2021 bagi pelajar tahun 1 dan tahun 2. Kami di UCOM mengucapkan selamat maju jaya kepada semua warga pendidik dan pelajar-pelajar. Baiklah, mari kita teruskan rangkuman berita pada minggu ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bercemar duli menziarah mangsa kebakaran di Taman Guru Sabtu lalu. Baginda dibawa melawat ke tempat kejadian serta turut berkenan menggunakan bantuan zakat bencana berjumlah RM2,000 bagi meringankan beban mangsa. Kejadian mengakibatkan rumah milik Ahmad Zakaria Mansor musnah 90%, dipercayai akibat litar pintas namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Turut hadir bersama adalah Ketua Pegawai Eksekutif MUIB Yang Hormat Datuk Ahmad Hairi Hussein dan Pegawai Daerah Kuantan Yang Mulia Tengku Datuk Nur Asmaliza Kulah. Alhamdulillah, seikhlasnya tidak ada rasa apa-apa kalau isteri cubit lagi sakit. Itu kata Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosi Wak Ismail selepas menerima suntikan vaksin COVID-19 di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah di Kuantan Jumaat lalu. Beliau antara 115 individu yang menerima suntikan vaksin COVID-19 program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK Fasa 1. Menurut Datuk Seri Haji Warosdi, beliau masih sihat selepas disuntik vaksin COVID-19 bersama isterinya, Datin Seri Datuk Beruhah Muhammad. Justru beliau menyeru kepada rakyat Pahang supaya menerima suntikan vaksin yang diberi percuma oleh kerajaan ini. Antara yang turut menerima suntikan vaksin COVID-19 pada hari itu adalah Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman, Pengarah Kesihatan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Bahari Datuk Tok Muda Haji Cik Awangah, dan Ketua Polis Pahang Yang dihormati Datuk Seri Abdul Jalil Hassan. Dalam pada itu, pihaknya menjangkakan kesemua kira-kira 1.12 juta rakyat Pahang atau sasaran 70% daripada keseluruhan 1.67 juta penduduk negeri ini bakal divaksin sebagai usaha membendung penularan wabak pandemik COVID-19 menjelang Februari 2022. Pelombong emas haram di Lipis diminta untuk menghentikan kerja-kerja pelombongan dengan segera kerana ia menyalahi undang-undang dan mereka boleh dikenakan tindakan denda yang sangat tinggi. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosi Wak Ismail berkata, walaupun perlombongan berkenaan dilakukan di atas tanah sendiri, namun individu yang terlibat masih perlu memohon permit daripada pihak berwajib. Beliau berkata pihaknya tidak mahu perkara ini berlaku secara berleluasa dan kerajaan negeri sedang memikirkan cara untuk menghalalkan mereka yang melombong emas secara kecil-kecilan ini. Beliau berkata bagi mereka yang melombong emas secara haram ini, pihak kerajaan negeri akan mengambil tindakan termasuk menyita jentera berat yang digunakan. Kerajaan negeri juga sentiasa memantau rapat aktiviti melombong ini melalui unit penguatkuasaan yang telah ditubuhkan, namun masih ada yang berdegil meneruskan kerja-kerja haram ini. Kerajaan negeri telah meluluskan sebanyak RM18 juta bagi pembinaan tangki mendapan melibatkan 3 loji rawatan air bagi menangani isu kekeruhan yang berlaku. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosi Wak Ismail berkata, terdapat 3 loji utama di daerah Raub yang sering mengalami gangguan bekalan air, iaitu melibatkan loji rawatan air Sungai Semantan, loji rawatan air Sungai Klau dan loji rawatan air Sungai Bilut. Katanya bagi projek loji rawatan air Sungai Semantan dan projek loji rawatan air Sungai Klau, tempoh kerja kedua-duanya adalah selama 52 minggu bermula Rabu lalu dan dijangka selesai pada 27 Februari 2022. Menurutnya lagi, projek loji rawatan air Sungai Bilut pula masih menunggu keputusan pihak Lembaga Tender Kementerian Alam Sekitar dan Air. Beliau berkata demikian ketika ditemui unit komunikasi dan media Pahang UCOM selepas lawatan kerja permulaan kerja-kerja segera mengatasi kekeruhan yang tinggi di loji rawatan air Sungai Semantan dan Sungai Klau di Raub.
Beliau berkata isu kekeruhan yang tinggi menyebabkan loji rawatan air sedia ada tidak mampu memproses tahap kekeruhan yang tinggi berbanding nilai bacaan kekeruhan yang biasa. Kerajaan Pahang bersama Kementerian Pengajian Tinggi KPT akan memperkenalkan dua program iaitu Jobs at State dan Gradepreneur at State bagi membantu siswasahan terkesan dengan pandemik COVID-19. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosti Wak Ismail berkata, untuk tujuan itu, KPT akan menyediakan peruntukan sebanyak RM2.64 juta dan bakal memanfaatkan kepada 500 siswasah terlibat. Katanya kerajaan negeri prihatin dengan siswasah yang terkesan dengan langkah-langkah ketat bagi membendung penularan wabak pandemik COVID-19. Justru pihaknya akan bekerjasama dengan KPT memperkenalkan dua program iaitu Jobs at State dan Gradepreneur at State bagi membantu mereka. Sebelum itu, Datuk Seri Haji Warosti menerima kunjungan Menteri Pengajian Tinggi Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad bersama delegasi di Wisma Sri Pahang di Kuantan, Khamis lalu. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak. Beliau berkata banyak perkara dibincangkan pada kunjungan ini, antaranya mengenai kerjasama strategik KPT dengan kerajaan negeri. Seramai 20,765 calon menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM di negeri ini dalam suasana norma baharu susulan wabak COVID-19 bermula Isnin lalu. Kesemua pelajar berkenaan termasuk 675 calon persendirian menduduki peperiksaan di 226 buah pusat peperiksaan dan 25 buah pusat peperiksaan persendirian dibuka di seluruh negeri. Pengurusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, setakat ini perjalanan peperiksaan SPM berjalan dengan baik dan lancar. Beliau berkata walaupun suasana berbeza, semua mengikuti prosedur operasi standard SOP ditetapkan seperti masuk dan keluar dari Dewan Peperiksaan mengikut ketetapan. Tinjauan di beberapa buah sekolah di daerah ini mendapati pelajar yang hadir mematuhi SOP ditetapkan seperti pemakaian pelitup muka. Suntikan vaksin merupakan satu tanggungjawab bersama dalam memastikan pandemik COVID-19 dapat dicegah, ujar Yang Amat Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif. Pengurusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang berkata, suntikan vaksin diberi ini diharap dapat mengurangkan jumlah jangkitan sedia ada di negara ini. Kita berasa satu tanggungjawab kerana adalah peringkat pertama ni untuk kita pastikan bahawa apa yang kita terima ni dapat sekurang-kurangnya mengurangkan lagi jumlah jangkitan pandemik COVID-19 dan diharapkan seterusnya fasa-fasa seterusnya akan diterima oleh pihak-pihak yang telah dikenal pasti dapat meningkatkan lagi dan mengurangkan lagi jumlah jangkitan pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menerima suntikan vaksin di Dewan Utama Universiti RB Haikom di Pekan, Sabtu lalu. Turut hadir Adun Pulau Manis Yang Berhormat Datuk Khairuddin Haji Mahmud, Adun Pramujaya Yang Berhormat Datuk Seri Syekh Muhammad Puzi Syekh Ali, Adun Cini Yang Berhormat Muhammad Syarim Haji Mat Zain, Pegawai Daerah Pekan Yang Hormat Datuk Zaliza Zulkifli dan Ketua Polis Daerah Pekan Tuan Superintendent Muhammad Razli Muhammad Yusof. Beliau yang juga adun bebar berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri kerana memberikan suntikan fasa pertama itu. Pengalaman terpaksa tinggal di rumah rakit selama 5 tahun untuk meneruskan kehidupan sambil mencari rezeki menjaga sangkar ikan patin di Sungai Pahang berdekatan kampung Sungai Duri di Pekan tidaklah begitu indah. Namun siapa sangka kehidupan sukar yang dilalui Encik Zaimi Ishak 55 tahun kembali bersinar apabila dia terpilih untuk memiliki rumah rakyat Pahang RRP di bawah Dewan Negeri Chini. Menurut bapa kepada 7 anak ini, dia bersama isteri tinggal di rumah rakit manakala anak-anak yang sudah dewasa dan telah berkahwin berpindah mengikut keluarga masing-masing. Beliau turut berterima kasih kepada Menteri Besar Pahang yang mengemudi kerajaan negeri, wakil rakyat serta pemimpin setempat yang prihatin dengan kehidupannya sekeluarga. Penyerahan RRP di Kampung Salong dan Kampung Memplas disempurnakan oleh Ahli Dewan Negeri Chini Yang Berhormat Encik Syarim Mat Zain.
Turut hadir Pegawai Daerah Pekan Yang Hormat Datuk Zaliza Zulkifli, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perumahan Encik Azrul Bakhtiar, Penolong Pegawai Daerah Puan Nur Syamimi Cik Anwar, Wakil Pejabat Pertanian Daerah Pekan serta pemimpin setempat. Kerajaan Pahang menerima sumbangan 10,000 naskah Al-Quran daripada Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Iman Care untuk diagihkan kepada orang ramai dan institusi yang terjejas dengan banjir awal bulan lalu. Sumbangan itu disampaikan oleh Ahli Dewan Negeri Berserah Yang Berhormat Encik Andan Surarabu yang mewakili NGO berkenaan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosi Wak Ismail di Wisma Sri Pahang di Kuantan, Rabu lalu. Sementara itu, Yang Berhormat Encik Andan Sura berkata, sumbangan ini adalah bagi membantu menggantikan banyak Al-Quran yang rosak di kawasan-kawasan yang dilanda banjir. Katanya, terdapat 5 daerah didapati teruk dilanda banjir dan sebahagian daripadanya menyebabkan Al-Quran di institusi pengajian dan rumah sendirian rosak. Justru NGO ini mengambil inisiatif untuk menggantikan Al-Quran yang rosak dengan memberi naskah yang baharu kepada mereka. Beliau berkata Al-Quran ini diserahkan kepada kerajaan negeri untuk diagihkan kepada 5 daerah yang terjejas teruk dengan banjir iaitu Pekan, Maran, Raub, Lipis dan Temerloh. Laporan itu tadi mengakhiri rangkuman berita seminggu pada kali ini. Terus patuhi SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Semoga kes COVID-19 di negeri Pahang mencatatkan penurunan. Kepada orang ramai yang ingin mendaftar sebagai penerima vaksin, boleh berbuat demikian menerusi aplikasi MySejahtera. Teruskan bersama Pahang Media untuk mendapatkan pelbagai berita terkini dan maklumat di negeri Pahang. Baiklah, sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.